Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berada, yang mendengar dalam program pada hari ini, sesi live saya bersama dengan tuan-tuan. Dan hari ini ialah hari yang amat bahagia kepada kita semua. Saya doakan pada tuan-tuan semuanya diberikan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus ceria gembira bersama dengan keluarga, bersama dengan semua rakan-rakan. Mungkin ada sebahagiannya sedang bertugas, ada yang bersama keluarga bercuti di awal tahun ini. Maka saya doakan terus ceria gembira dan mendapat manfaat yang besar pada awal tahun ini. Pada hari ini dalam sesi podcast kita ataupun dalam sesi audio ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan azam baru. Azam tahun baru, bagaimana kita ingin terus sama-sama mendapat manfaat yang besar daripada perkara ini. Iaitu bila Allah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Iaitu kita dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Baik. Jadi apakah yang boleh kita faham daripada perkara ini? Memulakan azam tahun baru kita ini, kita perlulah sentiasa ceria gembira dalam keadaan kita menghadapi usia kita dan terus untuk kita ini mengingati bahawa kita ini berada dalam keadaan rugi, ya, kecuali 4 perkara. Bila kita melihat perkara ini, bila bercakap tentang rugi ini, bukan maksudnya kita ini negatif, tetapi kita ini berjaga-jaga. Berbeza, ya, orang yang negatif dengan berjaga-jaga. Pasal ada saja orang yang amat positif tapi sebenarnya dia tengah lemas. Kan? Ada orang yang positif sangat, dia kata oh everything is okay, ya, tetapi sebenarnya dalam keadaan lemas. Tapi kita tidak mahu begitu. Kita mahukan agar kita sama-sama dapat menghadapi ataupun melihat dunia ini dengan berjaga-jaga, kerana orang yang tidak rugi itu adalah yang percaya bahawa peluang banyak dalam kehidupan seharian. Itu yang pertama, ya. Dan peluang yang paling besar ialah peluang kerana kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam ayat ini, illal ladzina amanu, ini bercakap tentang iman secara asas. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita bercakap tentang wa amilus solihat. Iaitu kita berjaga-jaga. Hari ini sudah tak saya beramal, dan amal saya itu to improve any project yang saya buat. Kan? Kalau katakan saya melibatkan orang lain, maka saya kena merancang. Kalau saya tak cakap pun, bukan bercuti, tetapi saya dah merancang. Okey, apakah perancangan amal yang saya dah buat. Dan salah satu daripada amal itu adalah perancangan. Ya. Paling kurang pun kita membaiki dari segi fizikal, kalau boleh intellectual, emotional, spiritual kita tu adakah sudah dibaiki. Pagi ni dah solat contohnya, pagi ni sudah buat berbagai perkara. Jadi ini panduan yang kedua, ya. Dan yang ketiga ialah adakah kalau saya berjaga-jaga, saya akan menasihati dengan kebenaran, baru nasihat pada orang lain. Yang pertama dan kedua ini lebih kepada beriman dan beramal soleh, jaga diri masing-masing, kuatkan diri masing-masing. Yang ketiga, keempat itu berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran itu, yang itu adalah melibatkan orang lain. Kerana bila kita berpesan ini, kita tidak ada interest. Macam wasiat orang nak meninggal, kan, tidak ada interest. Satu. Yang keduanya ialah kita bukan marah-marah ketika berpesan itu. Macam kita nak meninggal, kan. Kita nak tinggalkan tu kerana bersungguh-sungguh nak meninggalkan kebaikan. Pasal kita tidak ada personal interest pun pada orang tersebut. Kita memang nak bagi pada orang tersebut. Itu spirit watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, ya. Tapi ialah pasal kita masih hidup lagi, orang kadang-kadang tak respon, maka kita kena sabar terus berwasiat ini, ya. Watawasaw bil haqq itu maksudnya saling berwasiat, dan dia bukannya one off, dia terus menerus.
Jadi kalau pada hari ini kita ada buat 4 perkara ini, moga-moga ia memberi manfaat kepada kita. Teruskan bersama azam masing-masing dan kita doakan yang terbaik untuk tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.